Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, ni adalah video untuk chapter 4, iaitu chapter inverter bagi kod khusus EPO 359. Okay, so untuk introduction inverter berkenaan dengan dia punya application, okay, saya dah terangkan dalam video yang lepas. So, untuk video ni saya akan go detail on ataupun permulaan lah bagi detail berkenaan dengan jenis-jenis inverter yang ada dekat dalam silibus awak. Okey. So untuk silibus awak, okey, inverter awak akan belajar ada dua jenis, iaitu half bridge dan juga full bridge. Okey, kena ingat untuk silibus awak, inverter ada dua jenis, iaitu half bridge dan juga full bridge. Half bridge terbahagi pada dua, iaitu single supply dan dual supply. And untuk full bridge dia cuma ada satu circuit sahaja. Okay. So ingat balik, inverter dua jenis. Half bridge ada dua circuit, full bridge ada satu circuit. Okay. Okay, next in term of dia punya output. Okay, in term of dia punya output. Kalau half bridge dia cuma boleh hasilkan square wave. Okay, half bridge dia cuma boleh hasilkan square wave. Okay, nanti kita akan tengoklah macam mana rupa bentuk output dia. Manakala untuk full bridge dia boleh hasilkan tiga jenis output waveform, iaitu square wave, quasi square wave dan juga pulse width modulation, ataupun kita panggil dia PWM. Okey, yang mana PWM ni pula terbahagi kepada dua jenis, iaitu unipolar dan juga bipolar. Okey, tapi yang awak akan go detail untuk output ialah berkenaan dengan square dan juga quasi. Untuk PWM, silibus awak tidak melibatkan pengiraan, tapi awak kena tahulah apa beza antara PWM unipolar dan juga PWM bipolar. Dan circuit ni, inverter ni, dia punya load dia, okay, dia punya load dia, dia boleh jadi R load ataupun RL. Load dia ada dua case, sama ada R sahaja ataupun series R dan juga inductor. Okey, so kita tengok untuk half bridge dulu. Okey, untuk half bridge dulu. So half bridge dia ada dua jenis circuit, iaitu single supply dan juga dual supply. Okey, first, bila ada dua jenis ni, okey, awak kena tahulah apa beza antara kedua-dua circuit ni. Okey, so single supply, nama pun single supply, so dia cuma ada satu saja source. Okay. So saya ingatkan balik, inverter ni dia convert DC to AC. Okay, inverter ni dia convert DC direct current kepada AC, alternating current. Okay, so single supply dia ada satu saja source. Kalau dual supply dia ada dua source. Okay, so kalau dia ada single source ataupun single supply, dia kena ada dua capacitor. Okay, C1 dan juga C2, yang mana C1 dan juga C2 ni dia bertindak sebagai, ataupun fungsi dia sebagai ialah voltage divider. Okay, dia ada voltage divider. So let's say lah, kalau awak punya source ni ialah 100 volt DC, maka C1 dan C2 akan split half, equal 50-50. Okay, kalau sini 100, dia akan pecah 2, 50-50. Okay, and then kalau kat sini biasanya ialah VS1 is equal to VS2. Okay, biasanya VS1 is equal to VS2, sebab kita nak kita punya waveform untuk positive half cycle dan negative half cycle kena balance. Okay, untuk dapatkan AC yang bagus, positive half cycle and negative half cycle ni kena balance. So kalau positive half cycle 100, negative half cycle pun kena negative 100.
Okey. So kalau kata VS1 ni 100 volt, maka VS2 juga ialah 100 volt. Dia kena sama. Okey. So kebiasaannya dalam exam, kalau student tak faham konsep ni, dia mudah tertipu dengan ayat soalan. So bila awak menjawab soalan nanti, make sure baca betul-betul soalan. Dia mention single supply ataupun dual supply. Okey. So itu yang pertama. Yang kedua, bila dia bagi tahu source dia berapa volt. Okey. So kalau dia bagi tahu single supply with 100 volt battery, maknanya supply awak ni 100 volt. Kemudian bila sampai kat sini dia split 2, 50-50. Okey. Jika soalan tu tanya pula dual supply, and dia bagi tahu okey, untuk dual supply ni awak kena hati-hati dengan dia punya ayat soalan. Okey. Kalau dia kata each of the supply adalah 100 volt, maka dia adalah 100. Okey. Kalau dia kata the total voltage of the supply is 100, which mean that ini 50, ini 50. Okey. So setakat ni yang saya pernah marking soalan, student banyak tertipu dengan ayat soalan. Okey, dia derive semua dah betul dah, tapi dia tertipu dengan ayat soalan sebab main dengan English. Kadang bila awak dalam keadaan tergesa-gesa nak jawab soalan, mungkin awak terlepas pandang benda tu. So hati-hati baca soalan, hati-hati. Okey, tengok ayat dia betul-betul. Okay, itu pesanan lah. Okay, now kita cuba nak simulate dia punya output waveform. Okay, kita cuba nak simulate dia punya output waveform. So dekat dalam nota ni saya tak tunjukkan input dia, sebab input DC ni awak tahulah dia straight line saja. Okay, yang saya nak tunjukkan je lah macam mana kita nak simulatekan dia punya output waveform. Okay, so untuk awal-awal ni saya akan tunjukkan output untuk voltage dahulu, dengan assumption load ni kita pakai R load saja. Okay, so once awak dah faham dia punya konsep, then barulah kita akan tengok apa kesan bila kita serieskan inductor dengan resistor. Okay, sekarang ni kita pergi kepada single supply dulu. Okay, kita pergi kepada single supply. Okay, so seperti yang saya beritahu tadi, jika awak punya supply ialah 100 volt, maka dia akan split 2 lah. Okay, dia akan split 2. Okay, which mean that awak punya positive half cycle punya magnitude akan jadi Vs over 2, dan untuk negative half cycle dia akan jadi negative Vs over 2. Okay, so pertama kali awak kena tengok load polarity. Okay, pertama sekali kena tengok load polarity. Okay, so untuk mudahkan awak, okay, kita letak positif di sebelah kanan dan negatif di sebelah kiri. Okay, untuk mudahkan awak kita fix je. Sebab dia sebenarnya dia boleh berubah-ubah, tapi untuk mudahkan awak kita fixkan. Okay, semua circuit yang betul yang kita buat nanti, kita make sure positif di sebelah kanan, okay, negatif di sebelah kiri. Okay, sebab apa kena fixkan macam ni? Okay, so kita pergi kepada circuit ni. Okay, circuit inverter kalau dia half bridge, okay, kalau dia half bridge, dia akan ada dua switch. Dia akan ada dua switch. Biasanya switch ni kita pakai IGBT. Okay, biasanya switch ni kita pakai IGBT, yang mana dia punya simbol dia biasanya
Okey, dia ada switch kat sini IGBT, kemudian dia ada satu return feedback ni, yang mana kat ni adalah diode. Okey, ni simbol yang betul dia lah. Okey, simbol IGBT. Okey. Tapi untuk mudahkan awak, saya letak dia jadi switch dulu, sebab komponen ni dia bertindak sebagai switch. Okey. Nanti bila lah kita go detail, barulah kita akan gunakan complete simbol ni. Okey, now kita cuba simulate Okey, so bila dia inverter, okey, bila half bridge. Okey, sebelum tu kita balik kepada fundamental inverter lah. Okey, inverter ni dia convert DC ke AC. Okey, direct current yang cuma ada satu polarity kepada alternating current yang ada dua polarity. Okey, which mean that output waveform dia kejap positif, kejap negatif, kejap positif, kejap negatif. Okey, so macam mana nak jadikan output tu kejap positif, kejap negatif, kejap positif, kejap negatif? So dia ada satu switch, dia ada dua switch kat sini untuk half bridge, yang mana dia akan on off, on off, on off secara alternate. Okey, maksud dia kalau S1 on, S2 off. Okey, kalau S2 on, S1 yang off. Okey, so bila dia alternate macam tu, output waveform awak yang appear dekat dalam graf akan menjadikan dia bentuk alternate. Okey, kejap positif, kejap negatif, kejap positif, kejap negatif. Okey, so kita cuba simulate. Okey, kita tengok dia punya switching Okey, kalau kita on kan switch 1 dulu. Okey, kalau kita on kan switch 1. Okay, tengok sini switching. Okay, kita on kan switch 1, which mean that at the same time switch 2 is off. Okay, so bila S1 on, okay, bila S1 on, okay, maknanya circuit yang bersambung dengan C1 ni akan jadi complete circuit sebab dia dah close circuit, dia dah on. Okay, jadi voltage yang di divide tadi ni, C1 tadi ni, dia akan keluarkan current dia. Okay, so looping dia untuk current keluar daripada C1, okay, masuk ke switch, and then masuk ke load. Okay, masuk ke load. Okay, masuk ke load daripada kanan. Okay, masuk ke load daripada kanan ke kiri. So dia jumpa positif dulu, which mean that output dia akan appear di sebelah positif. Okay, so output dia akan appear sebelah positif. Okay, dengan magnitude Vs over 2 lah, sebab C1 ni dia whole Vs over 2. Okay, itu bila S1 on. Okay, cuba kalau kita on kan S2 pula. Okay, sebab dia alternate kan. Mula-mula S1 on, okay, lepas tu S2 on. Okay, so bila S2 on, S1 akan off. Okay, jadi bila S2 on, circuit yang bersambung dengan capacitor 2 ataupun C2 akan jadi complete circuit. Maka current, okay, akan keluar daripada C2. Okay, current akan keluar kalau daripada bateri, current akan keluar daripada positif. Okay, so C1 dan C2 ni dah jadi voltage divider. Maknanya C1 dan C2 ni dia sama macam bateri lah. Jadi current akan keluar daripada positif. So current akan masuk ke load daripada kiri. Okay, current akan masuk ke load daripada kiri ke kanan, and dia jumpa kutub negatif. Maka output waveform pada masa S2 on ni, dia akan appear dekat sebelah negatif. Okay, dengan magnitude dia ialah Vs over 2 sebab dia dah divide tadi Vs dia divide 2. Jadi output dia akan keluar Vs over 2. Okay, so kalau tengok kat sini,
Untuk half cycle 0 sampai pi, S1 on. Untuk pi sampai 2 pi, S2 on. Okay. So dia dapat dah satu cycle sini alternate, positif and negatif. Okay. So bila kata AC tadi, okay, bila kata waveform ni adalah AC, bermakna AC ni dia kena ada frekuensi. Okay. Alternating current kena ada frekuensi. So macam mana kita nak control dia punya frekuensi? Okay. So untuk control dia punya frekuensi, maknanya timing on untuk S1 dan juga S2 kena dikontrol oleh control circuit lah. Okay, control circuit. Maknanya, okay, kalau awak nak katakan frekuensi, kita nak frekuensi tu okay, kalau kita nak frekuensi is equal to 50 Hz. Okay, bermakna time untuk satu cycle ialah 0.02 second. Jadi time untuk half cycle is equal to 0.01 second. So awak kena make sure S1 dan S2, S1 on 0.01 second, kemudian S2 pula on 0.01 second. Okay, so bila awak set macam ni, maka awak akan dapat output waveform awak ialah 50 Hz. Okay. Itu untuk macam mana kita nak control output frekuensi. So dengan kita, kalau kita ubah dia punya timing ni, kita boleh ubah kita punya output frekuensi. Okay. That's why inverter ni diguna pakai dekat dalam variable speed drive, VSD, yang diguna pakai dekat aircon, diguna pakai dekat kereta elektrik. Tujuan dia ialah control speed motor. Okay. Motor tu ialah motor AC. Motor tu ialah motor AC. Tetapi input kepada motor tersebut, kalau kita gunakan inverter, maka kita boleh bagi dia frekuensi yang berbeza. Jadi dia boleh control speed based on apa yang kita decide. Okay, dengan lebih precise. Kalau kita bagi dia frekuensi 50, berapa dia punya speed. Kalau kita bagi dia frekuensi 100, berapa dia punya speed. Okay. Jadi kita balik kepada kita punya simulation tadi. So proses ni S1 dan S2 ni dia akan berulang-ulang. Dia akan S1, S2, S1, S2, S1, S2. So bila S1 dia akan keluar kad positif, bila S2 dia akan keluar kad negatif, bila S1 dia keluar positif, dan benda ni akan berulang-ulang lah. Okay. So kalau kata output, kalau kata awak sambungkan dia kepada oscilloscope, okay, awak tap satu dekat sini dan awak tap satu dekat sini dekat oscilloscope, awak hanya akan nampak garis macam ni je. Okay, awak tak nampak pun dia bersambung macam bentuk digital tu. Okay, awak akan nampak dia bergaris-garis macam ni je. Positif, negatif, positif, negatif. Okay. Tapi dalam nota ataupun dalam software, biasanya dia automatic tunjuk kat awak bentuk dia macam ni. Okay, supaya dia nak bagi awak nampak bentuk alternate tu. Okay, so bila output dia appear macam ni, inilah kita panggil square wave. Okay, ini kita panggil square wave. Okay, itu untuk single supply punya circuit. Okay. Now kita pergi kepada dual supply. Kita pergi kepada dual supply punya circuit. So kalau awak tengok, okay, sebenarnya dia single supply ke, dia dual supply ke, okay, konsep dia sama. Okay, konsep dia sama sebab dia bila sebut half bridge, maknanya half bridge ada dua switch. Okay, jadi switching dia sama. Okay, maksud saya sama tu, bila S1 on, S2 off. Okay, so dia akan alternate lah. S1 dulu, S2, lepas tu S1 balik, S2 balik, S1 balik. Okay, so bila kita on kan S1, okay,
current, maknanya VS1 akan jadi complete circuit. Bila kita on kan S1, VS1 akan jadi complete circuit. Jadi current akan keluar daripada positif dan masuk ke load. Okay, so dia masuk ke load, dia jumpa positif. Okay, dan current dia daripada kanan ke kiri. Okay, so current dia masuk ke load daripada kanan ke kiri. Okay, jadi bila dia masuk, dia jumpa positif dulu. So dia punya output dia akan appear di sebelah positif. Okay, di sebelah positif dengan magnitude VS1. Okay, dengan magnitude VS1. Okay, so bila S2 pula on, okay, bila S2 pula on, circuit VS2 akan jadi complete circuit. Okay, so bila S2 on, S1 ni dia off. Okay, so current daripada VS2 akan keluar. Okay, current ni akan masuk dekat load daripada kiri ke kanan. Dia jumpa negatif dulu, maka dia punya output dia akan appear di sebelah negatif. Okay, dia akan appear di sebelah negatif dengan magnitude VS2. Okay, dan proses ni dia akan berulang-ulang lah, sebab switch dia S1, S2, S1, S2, S1, S2. So dia akan keluar output dia positif, negatif, positif, negatif. Okay, sama juga konsep yang tadi. So untuk bagi dia nampak yang dia adalah alternating signal, jadi dalam apa-apa software, okay, kalau dekat actual oscilloscope yang awak nampak macam ni. Okay, kalau dekat oscilloscope yang awak nampak macam ni. Okay, kalau dekat software ataupun nota, biasanya dia sambungkan. Okay, so dapatlah bentuk waveform macam ni, yang mana kita panggil dia square wave. Okay, kita panggil dia square wave. Okay, so boleh sampai situ faham dia punya topologi dia macam mana. Okay, okay, yang saya sebut tadi, current masuk dari kanan ke kiri, kiri ke kanan, itu menunjukkan, okay, yang menunjukkan dekat graf awak ni, untuk positive half cycle, direction dia ialah kanan ke kiri. Okay, untuk negative half cycle, direction current dia dekat load ni ialah kiri ke kanan. Okay, so dalam graf ni, selain daripada positif dan negatif, dia juga membawa masuk current direction ataupun current commutation. Awak pernah belajar dalam chapter 2 kan, force commutation, natural commutation, yang mana commutation tu bermaksud current direction. So positif, kalau output awak berada di sebelah positif, which mean that at the moment, okay, dalam pada masa kosong sampai pi ni, current ni tengah flow dekat load daripada kanan ke kiri. Okay, kalau region yang ada dekat negatif, bermakna pada kawasan pi sampai 2 pi ni, current awak masih current awak flow daripada kiri ke kanan. Okay, so konsep dia penting untuk kita punya next nanti kita nak belajar berkenaan dengan switching topology. Okay. Okay, so awak kena ingat, untuk half bridge circuit, half bridge inverter, output yang boleh dihasilkan cuma jenis square wave sahaja. Okay, jadi half bridge ni tak kisah dia pakai single supply ataupun dual supply, dia cuma boleh hasilkan square wave sahaja. Okay, so seperti chapter-chapter yang lepas, bila ada output waveform, maka awak kena buat derivation ataupun pengiraan lah, especially melibatkan average output voltage dan juga RMS output voltage. Okay, so kita tengok dia punya derivation dia. Okay, so seperti chapter yang lepas saya ajar awak, kalau kita nak buat derivation ataupun integration ni kena based on output waveform, berdasarkan gambar waveform ni. Okay, so kalau dalam chapter rectifier sebelum ni,
okey, awak integrate graph sine. Okey, awak integrate graph sine, graph yang berbentuk lengkung ataupun berbentuk curve. Okey. Tapi untuk inverter, okey, untuk inverter sebelum kita hasilkan pure sinusoidal output, okey, mula-mula inverter awak akan hasilkan graf macam ni. Okey, ini adalah proses awal output inverter. Selepas dia pergi ke beberapa kompleks circuit seterusnya, dan barulah dia dapat keluarkan sine wave. Okey, jadi silibus awak hanya akan derivation untuk waveform yang macam ni saja. Okey, bukan lagi sine wave. Okey, so untuk waveform yang berbentuk square macam ni, okey, apa dia punya function dia? Okey, apa dia punya function? Kalau sebelum ni awak pakai sine wave, maka function yang awak perlu integrate, okey, function yang awak perlu integrate sebelum ni ialah sine wave, Vm sin omega t. Okey, tetapi untuk square wave macam ni, okey, function yang awak perlu integrate ialah straight line. Okey, straight line, sebab function awak yang ni straight line, okay, yang ni straight line, yang ni straight line. Okey, tapi ingat balik, so bila kita buat integration untuk awak kira average output voltage ataupun RMS output voltage, okey, awak kena buat untuk positive half cycle, okey, dan negative half cycle. Okey, so kena ingatlah, sebab bila awak buat integration, awak kena ambil untuk satu complete cycle. Satu complete cycle dia akan ada dua half cycle, positive and negative. So kalau dulu awak pakai sine wave, positif dan negatif dia akan gunakan function yang sama, which is Vm sin omega t. Dia akan cover range daripada 0 sampai 2 pi. Okey, itu yang dulu rectifier. Tapi untuk inverter, okay, kalau untuk inverter square wave macam ni, kalau awak tengok positive half cycle, function dia ialah untuk positive half cycle, function dia adalah y sama dengan Vs over 2. Okay, y sama dengan terus pintasan y. Untuk negative half cycle pula, y sama dengan negatif Vs over 2. Ini saya rujuk kepada circuit single supply, sebab tu dia bahagi dua ni. Okay, kalau yang ni y sama dengan Vs1 untuk positive half cycle, untuk negative cycle y sama dengan Vs2. Okay, jadi bila ada dua function yang berbeza, maka awak kena integrate asing-asing lah, positive half cycle plus dengan negative half cycle, sebab function untuk positive half cycle lain, function untuk negative half cycle lain. Okay, so disebabkan function ni ialah function garis lurus, okay, bermakna dia cuma ada satu constant value, dia tak adalah sin ataupun cos. Okay, so V load ni adalah constant value. So bila constant value, awak boleh keluarkan constant value, and pendarab bagi constant value ni ialah 1 lah. So bila awak integrate 1, maka awak akan dapat omega t. Okay, sebab kita integrate dia terhadap d omega t. Okay, yang ni awak keluarkan V load kat luar, tinggalkan negatif 1 kat dalam, awak integrate negatif 1, akan dapat negatif omega t. Okay, kemudian awak gantikan value pi, tolak ganti value kosong. Yang ni pula ganti value 2 pi, tolak ganti value pi. So bila awak simplify, and then awak akan dapat dia punya average output voltage dia ialah kosong. Okay, 0 volt. Sebab apa kosong? Kalau kita tengok waveform dia sendiri pun, okay, area positif sama dengan area negatif. So bila kita average, okay,
positif 10 plus negatif 10, kita bahagi pula dengan 2 cycle ni, bahagi dengan 2 pi. Okay, so positif 10 plus negatif 10 dah kosong dah. Kosong bagilah apa-apa pun akan dapat kosong. Okay, so betul lah kan kita dapat, kita derive sebab bentuk dia sendiri pun kita dah boleh agak dah. Okay, average output voltage bagi waveform yang symmetrical macam ni patutnya akan dapat kosong. Okay, so dah proof kat sini kosong volt. Okay, itu adalah untuk average output voltage. Okay, jadi derivation tak kisahlah dia single supply ke ataupun dual supply ke, awak akan dapat derivation dia macam ni. Okay, so kena ingat balik V load bagi single supply ialah Vs over 2. Kalau V load untuk dual supply ialah Vs1 ataupun Vs2 ataupun Vs. Okay, sebenarnya ni tak kisah sangat, depends kepada soalan sebenarnya. Okay, yang penting yang awak integrate tu ialah V yang masuk ke load ni. Okay, so daripada soalan tu nanti awak kena tahulah kena bahagi 2 ke ataupun ambil terus nilai tu. Okay, now kita pergi kepada derivation untuk RMS output voltage bagi half bridge inverter. Okay, so untuk half bridge inverter, jadi untuk mudahkan sepatutnya dia ada square root kat sini. Okay, square root derivation positive half cycle plus derivation negative half cycle. Jadi square root tu saya bawa di sebelah kiri, saya jadikan V out RMS square. Okay, faham ni sama macam yang chapter yang lepas. Okay, disebabkan function di kita square ataupun kuasa 2, positif kuasa 2 positif, negatif kuasa 2 pun dapat positif. Okay, jadi outcome untuk kedua-dua ni adalah sama. Maknanya dia akan dapat positive value. Okay, jadi untuk inverter ni awak tak perlu gantikan dengan identity sebab dia tak ada sign ataupun trigonometry function. Okay, dia adalah constant value. Jadi bila constant value awak boleh simplify je lah. Okay, disebabkan positive square dapat positif, negative square dapat positif, and dia membawa value yang sama. Let's say yang ni adalah 3 3 kuasa 2 dapat 9, negatif 3 kuasa 2 pun dapat 9. Dia seolah-olah 2 kali value yang sama. Jadi kita boleh simplifykan ni kepada 2 over 2 pi. Tadi 1/2 pi plus 1/2 pi, disebabkan function dia sama, value dia. Okay, magnitude positive half cycle and negative half cycle ni sama, maka boleh simplify. Okay, kalau tak sama tak boleh lah. Okay, kalau sama then boleh simplify. Kita jadikan dia 2 over 2 pi. Okay, integration 0 sampai pi. Kita ambil 2 kali separuh yang ni je, sebab patutnya dia akan dapat sama. Okay, 2 kali separuh, 2 kali half cycle. So 2 over 2 pi integration 0 sampai pi sahaja. Okay, V load squared d omega t. Okay, seperti yang saya beritahu tadi, V load ni ialah constant value. So kita boleh keluarkan V load square ni dekat luar. Okay, dan pendarab dia ialah 1. So bila awak integrate 1 terhadap d omega t, then awak akan dapat omega t. Kemudian substitute value pi tolak 0. Okay, maka awak akan dapat V out RMS squared tadi sama dengan V load squared. Kemudian awak square rootkan kedua belah, akan dapat V out RMS is equal to V load. Okay, selepas dapat derivation macam ni, kita berbalik kepada jenis circuit kita. Okay, kalau dia single supply, bermakna V load awak ialah Vs over 2 sebab dia ada voltage divider kan. Okay, so VRMS is equal to Vs over 2. Kalau circuit awak adalah jenis dual supply, okay,
katakanlah dia bagi each of the supply is 100 volt, maka VS tu ialah 100 volt. Jadi VLOAD ialah 100 volt, maka RMS pun 100 volt. Okey. Biasanya soalan akan suka treat kat dua supply ni, dekat dia punya ayat soalan dia. Okey. So kena hati-hati. Sama ada dia bagi tahu setiap satu source tu ialah 100 volt ataupun dia bagi tahu total source tu ialah 100 volt. Okey. Kalau setiap satu, which mean that VS is equal to 100. Kalau total source tu ialah 100, which mean that VS is equal to 50. So yang tu kena hati-hati. Okay, so for the next video kita akan tengok untuk full bridge inverter pula. Okay, untuk next video kita akan tengok untuk full bridge inverter. Okay, thank you.